Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 19 hari bulan April. Kita puasa hari yang ke-17 kalau tidak silap hari ini insya-Allah. Dan malam tadi kita sama-sama menyambut malam nuzul Al-Quran Masya-Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkatan dan terus mendapat rahmat Allah sepanjang Ramadan kali ini insya-Allah Sekali lagi Ayah Haji bersiaran live daripada Facebook Rendang Omar untuk santai-santai tazkirah sebelum berbuka puasa. InsyaAllah sudah persiapan untuk buffet Ramadan di Nasi Lemak Rendang Omar, restoran Rendang Omar di Harbour City sudah pun siap. Persiapan akhir saja lagi, tinggal tak lama lagi akan kita santuni pelanggan-pelanggan Nasi Lemak Rendang Omar insyaAllah yang sudah tempah buffet Ramadan pada kali ini. Dan insyaAllah hari ini juga sekali lagi restoran Nasi Lemak Rendang Omar akan meraihkan anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, anak tahfiz. InsyaAllah. Cuba tengok position dia. InsyaAllah itu live Facebook. Di hari ini kita santai-santai sebelum kita berbuka puasa. InsyaAllah sebagaimana yang kita semua tahu, kita semua maklum, bulan Ramadan adalah penghulu segala bulan. Masya-Allah, bermakna bulan Ramadan adalah bulan yang terbaik dalam bulan-bulan yang kita lalui dalam sepanjang tempoh setahun kita lalui perjalanan hidup kita 12 bulan, maka bulan Ramadan merupakan penghulu segala bulan. Kalau hari Jumaat, penghulu segala hari. Mestilah ada kelebihan dia, bukan? Banyak kelebihan yang kita pun semua tahu. Pertama, Allah perintahkan kita umat Islam seperti orang-orang yang terdahulu untuk puasa bulan Ramadan. Maka perintah puasa bulan Ramadan ini wajib, dan puasa kita ikhlas kerana Allah. Sebab kita boleh tipu mak, kita boleh tipu ayah, kawan-kawan, kita boleh tapuk-tapuk minum, kan? Tapi kita tak boleh sembunyi daripada Allah. Maknanya puasa khusus ibadah untuk Allah, kena ikhlas. Apa lagi? Malam nuzul Quran, iaitu bulan Ramadan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar. Masya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan tunggu, kita akan rebut malam Lailatul Qadar. Antara kelebihannya sangat besar, doa kita, malaikat turun dan sebagainya. Mestilah itulah hikmah malam yang melebihi 1000 bulan. Bulan Ramadan besar pahalanya kita bertadarus, bertadabbur, baca Quran, memahami, apalagi melaksanakan semua apa yang diperintahkan oleh Allah melalui panduan kitab suci Al-Quranul Karim dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Tajuk tazkirah santai Ayah Haji hari ini ialah kelebihan ataupun kelebihan ikhlas tu. Apa kelebihan ikhlas? Boleh limpas boleh limpas saja. Kita santai-santai saja. Boleh limpas. Apa kelebihan ikhlas? Apa hikmahnya ikhlas? Apa kelebihan kita ikhlas dalam kehidupan ini? Staf kaki tangan staf Nasi Lemak Rendang Omar, contohnya tukang masaknya, kru-krunya semua, mereka ikhlas melaksanakan tugas mereka, melaksanakan semua kerja mereka dari pagi sampai petang sampai malam setiap hari.
Dan jika mereka benar-benar ikhlas dalam melaksanakan tugas mereka, pasti mendapat ganjaran yang besar di sisi Allah. Nanti kita akan lihat apa hikmah, apa nikmatnya ikhlas, apa kelebihan ikhlas, apa istimewanya ikhlas dalam kehidupan. Tapi kalau kita tidak ikhlas, kita berpura-pura, kita minta puji, maka tidak dapat apa-apa di sisi Allah, kan? InsyaAllah. Baik, tuan-tuan dan puan yang mendengar live Facebook Rendang Omar petang ini, insyaAllah pelanggan Rendang Omar sudah mula datang, insyaAllah ada yang sudah ambil tempat. Okey, Ayah Haji nak ceritakan kisah ikhlas, kelebihan ikhlas dalam kehidupan ini, kisah yang pernah berlaku kepada satu keluarga. Satu hari seorang suami dalam perjalanan memandu kereta, dia accident. Dia accident serius, dan dia dimasukkan ke dalam ward, dia koma. Okey, selamat datang selamat datang, sila. Sewaktu si suami ini koma di hospital, tak sedar diri, cuma unconsciousnya saja, dia seolah-olah bermimpi. Apa mimpinya? Mimpi didatangi oleh malaikat maut Israel. Apa yang dia dengar daripada malaikat Israel ini? Malaikat maut. Malaikat maut ini bagi tahu, wahai si fulan, kamu tidak lama lagi akan hidup. Esok tepat jam 12 tengah hari, aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawa kamu. Bersedialah kamu untuk mati. Itu perkhabaran yang dibawa oleh malaikat maut sewaktu dia koma di hospital ini. Dia sedih, dia takut, dia merayu. Sahabat kita ini merayu kepada malaikat, ya malaikat Israel, tolonglah, izinkan aku untuk hidup lebih lama. Masih banyak perkara yang belum aku selesaikan, yang belum aku laksanakan, untuk isteri, untuk anak-anakku, untuk keluargaku. Apa kata malaikat? Tidak, itu perintah Allah yang mesti aku laksanakan. Tepat jam 12 tengah hari esok, aku akan cabut nyawa kamu. Itu janji, itu perintah Allah kepada malaikat Israel untuk si fulan. Dia terus merayu, dia minta malaikat, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Israel, tolonglah, merayulah kepada Allah supaya aku dipanjangkan umur. Jangan dulu aku diambil nyawaku, kerana aku masih ada tanggungjawab. Aku nak bimbing isteri, aku nak bimbing anak-anak aku. Dia merayu, dia menangis sepanjang pertemuan dengan malaikat. Malaikat bagi tahu, hanya Allah sahaja yang boleh melaksanakan apa yang kamu minta. Tapi Allah perintahkan aku, esok tepat jam 12 nyawa kamu akan aku ambil. Bersedialah kamu. Malaikat pergi berlalu. Dia terus berayu, dia terus bersedih, dia terus berdoa, ya Allah, tolonglah ya Allah, dan sebagainya. Masa berlalu, esoknya masa berlalu, okey. Tiba-tiba datang malaikat. Malaikat bagi tahu, wahai si fulan, Allah terima doa kamu. Allah akan panjangkan usia kamu, tapi dengan syarat. Dia gembira mendengar berita itu. Apa syaratnya? Dengan syarat mesti ada 40 orang yang mendoakan kamu panjang umur. Dia senyum mendengar syarat itu. Bagi sahabat kita ini, kalau setakat 40 orang untuk mendoakan dia panjang umur, tak susah bagi dia. Ahli keluarganya ramai, kawan-kawan dia ramai, insya-Allah. Maka masa terus berlalu. Pukul 10 pagi, 11, dah nak hampir 12 tengah hari. Okey. Isterinya berdoa,
anak-anaknya berdoa. Isteri juga panggil kenduri malam tadi, ya, doa selamat untuk suaminya. Ramai yang datang. Tapi sudah dekat pukul 10, pukul 11 dia bertanya kepada malaikat, "Ya Israel, sampai sekarang sudah berapa ramai yang mendoakan aku untuk panjang umur?" Wah, malaikat tekan butang aja, canggih, ya, lebih canggih daripada dunia kita ini, screennya. Sudah daripada malam tadi sampai pukul 11 sekarang ini, baru 3 nama yang tercatat dalam senarai yang diterima doa. Siapa namanya? Pertama isteri, kedua anak laki-laki, ketiga anak perempuannya. Masya Allah. Yang ramai mendoakan datang makan di kenduri malam tadi, satu orang pun tak tercatat. Kenapa? Inilah nilai keikhlasan. Makanya semua yang datang malam tadi baca doa kenduri selamat, semua itu berdoa tetapi tidak ikhlas sehingga diterima doanya oleh Allah. Di sini yang kita kena faham bahawa ikhlas memainkan peranan yang sangat penting dalam doa, dalam kerja, dalam berbuat apa saja. Kalau tidak ikhlas, walaupun nampak baik, walaupun perbuatan itu nampak sangat bagus, tapi kalau tidak ikhlas kerana Allah, Allah tak terima. Maka apa jadi kepada pemuda ini, yang sedang menanti saat untuk cukup 40 orang doa yang diterima Allah. Jadi yang malam tadi doa datang ramai, ada yang duduk kat luar di rumah, bila makan saja baru pergi makan, sambil ustaz berzikir, bertahlil, baca doa, dia aminkan saja dari luar, barangkali amin sambil bersigup. Kisah biasa tempat kenduri. Maknanya satu orang pun Allah tak terima doa daripada hadir kawan-kawan yang ramai datang kenduri. Sahabat kita mula rasa resah. Pukul 11, 11.30, bila ditanya masih lagi hanya 3 nama. Kenapa nama isteri tercatat dalam senarai yang sudah diterima Allah? Karena isterinya begitu ikhlas mendoakan kepada Allah, "Ya Allah, tolonglah ya Allah, sembuhkanlah suamiku. Aku masih perlukan bimbingan, aku masih perlukan hidup bersama suamiku. Kami banyak lagi yang perlu kami buat bersama untuk bimbing anak-anak kami, untuk atur keluarga kami. Berikanlah kesempatan kepada kami untuk bimbing anak, didik anak sehingga mereka percaya bersama." Isteri sungguh-sungguh berdoa kepada Allah, mohon suaminya disembuhkan kerana masih memerlukan bimbingan, mencari rezeki untuk keluarga. Maka Allah terima doa si isteri. Begitu juga doa anak lelakinya, "Ya Allah, ya Tuhanku, kasihanilah bapakku, sembuhkanlah dia ya Allah, berikanlah umur yang panjang supaya kami dapat bersama lagi, masih banyak aku rindu nak bersama bapak lagi." Doa anak yang ikhlas, anak yang soleh ini juga diterima oleh Allah. Sila jemput ya semua tetamu rendang Omar yang sedang datang. InsyaAllah hujan rahmat renyah-renyah saja, InsyaAllah akan berhenti. Okey, anak perempuan juga doanya diterima oleh Allah. Kenapa? Doa yang sama dengan abangnya, "Ya Allah, kasihanilah bapaku ya Allah, berikan umur yang panjang, sembuhkan dia ya Allah, kerana aku masih memerlukan bimbingan dan kasih sayang daripada bapakku." Sila ya. Selamat datang semua pelanggan-pelanggan nasi lemak rendang Omar yang sudah booking. Sila ambil tempat, tanya tempat. InsyaAllah kita doa reda hujan ni, renyah-renyah ini hujan reda, hujan rahmat. InsyaAllah hari ini juga kita sama-sama raikan anak-anak tahfiz, anak-anak tahfiz, anak yatim. InsyaAllah mereka dalam perjalanan, Alhamdulillah, sehingga hari pertama sehingga hari ini nasi lemak rendang Omar
tak putus kita buka puasa selain daripada pelanggan-pelanggan nasi lemak rendang Omar yang dah tempat, kita juga raikan anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, anak-anak mualaf, sahabat-sahabat mualaf, anak-anak daripada Darul Quran dan sebagainya. InsyaAllah mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menaja dirahmati Allah, diberkati Allah, kerana semuanya hendakkan janji Allah, siapa yang beri makan orang yang berpuasa, janji Allah akan berikan ganjaran tidak sedikit pun kurang bagaimana pahala orang yang berpuasa, insya-Allah. Itu antara rahmat keberkatan di bulan Ramadan. Baik, berbalik kepada cerita ikhlas tadi, isteri, anak laki-laki dan anak perempuan doanya begitu ikhlas minta pada Allah supaya suami, supaya bapa disembuhkan dan dipanjangkan umur. Allah terima, nama mereka tercatat. Masa terus berlalu. Apa janji Allah? Allah izinkan kamu untuk panjang umur, tidak akan dimatikan pada 12 tengah hari seperti yang sudah dijanjikan hari ini, dengan syarat ada 40 orang yang mendoakan kamu panjang umur. And it's the power of doa. Allah nak bagi tahu apapun ketentuan Allah hanya boleh berubah dengan doa yang diterima oleh Allah. Hatta tarikh kematian kita mohon panjang umur, jika Allah terima, Allah panjangkan umur. Mohon rezeki, jika Allah terima, Allah hantar rezeki. That's the power of doa, insya-Allah. Sila. Jadi masa terus berlalu, dah nak dekat pukul 12 tengah hari seperti yang dijanjikan. Tiba-tiba malaikat Israel datang bagi tahu, wahai si Fulan, sekarang sudah hampir pukul 12, 11.50, sudah hampir pukul 12. Okey, itu kenapa kipas tak boleh buka ke? Haji minta maaf, ada gangguan ada gangguan. Jadi Haji sambung sikit lagi sampai habis cerita. Okey, insya-Allah. Ada gangguan sedikit. Okey, jadi masa terus berlalu, sudah hampir pukul 12 tengah hari. Sebagaimana yang dijanjikan, nyawanya nak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kan? Masa terus berjalan, hampir 12 tengah hari. Bila malaikat Israel datang lagi sekali, dia tanya, Ya Israel, sekarang ini sudah hampir 11.55. Sudah berapa orang yang Allah terima doanya? Israel bagi tahu, tekan butang lagi sekali, masih lagi 3. Masya-Allah, dia sedih, dia menangis, ya Allah, tolonglah ya Allah. Masa tinggal berapa minit saja lagi untuk nyawanya akan dicabut oleh mereka di sini. Masya-Allah. Tuan-tuan tahu, sebelum sampai pukul 12 tengah hari, sekali lagi malaikat Israel datang bertemu pemuda ini, bawa kabar yang gembira. 1 minit lagi. Apa kabar yang gembira? Kabar gembira ialah dia bagi tahu, baru sesaat tadi, kamu tengok senarai ini, dia tekan butang skrinnya, daripada 3 menjadi 43. Bermakna dalam beberapa saat tadi bertambah 40 orang nama yang diterima oleh Allah, doa mereka diterima. Jadi sekarang sudah 43, yang syaratnya 40 sudah melebihi. Dia senang hati, dia gembira, tetapi dia bertanya, ya malaikat Israel, daripada manakah datangnya 40 orang yang diterima doa mereka ini? Inilah kelebihan keikhlasan dalam berbuat sesuatu, keikhlasan dalam doa dan sebagainya. Sebenarnya baru sesaat tadi ada 40 orang anak-anak yatim, anak-anak tahfiz daripada sebuah pusat tahfiz yang baru mendapat tahu berita tentang sahabat kita yang sedang koma ini. Dan sahabat kita ini biasa bersedekah, biasa berinfak, biasa bagi makan anak-anak yatim, anak-anak tahfiz dan sebagainya. So bila
anak-anak di rumah yatim tahfiz ini dengar berita tentang si fulan yang sedang koma ini, mereka berdoa dan doa mereka tulus ikhlas kepada Allah, maka doa anak-anak yatim tidak ada hijab, Allah terima doa anak-anak ini. Maka 40 orang yang berdoa tadi Allah terima, menjadikan jumlah yang tersenarai untuk doa si fulan 43. Malaikat dia beritahu, ya Allah izinkan kamu untuk sihat dan panjang umur, tetapi ingat, jangan berbuat salah dan silap lagi dalam kehidupan kamu. Aturlah keluarga, atur anak-anak, atur isteri, atur anak-anak menjadi anak yang soleh dan soleh. Apa pengajaran daripada cerita ini? Nilai ikhlas, kehebatan ikhlas, hanya ibadah, apa saja yang kita lakukan, bicara kita, tindakan kita yang hanya ikhlas kerana Allah saja, maka akan diterima oleh Allah. Atau doa untuk panjang umur, Allah sudah tetapkan umur kita pada sekian-sekian akan kita diambil nyawa oleh Allah, tapi oleh kerana Allah terima doa kita, maka tarikh kematian pun Allah boleh ubah. That's the power of doa. Yang penting doa yang ikhlas. Jadi selamat datang semua tuan-tuan dan puan. Jadi jangan lepas peluang. Sebelum berbuka puasa, hampir 1-2 minit lagi nak berbuka puasa, itu adalah saat doa yang sangat mustajab, doa yang diterima oleh Allah. Maka jangan lupa berdoa. Sila teruskan. Jadi setiap hari masih berbaki beberapa hari lagi. Di saat kita sedang menanti nak berbuka puasa, sila ya, jangan lupa berdoa. Doa yang terbaik untuk diri, untuk keluarga dan sebagainya. Okey, cukup sekadar itu untuk setakat ini. Kita sedang mengatur tetamu-tetamu yang datang. Nanti kalau ada ruang kita Haji sambung lagi sehingga berbuka puasa, dan kita akan sama-sama baca doa buka puasa nanti. Hari ini 6.25 petang. Kita akan siarkan azan juga dan kita baca doa sama-sama, InsyaAllah. Mudah-mudahan tak lama lagi akan datang anak-anak tahfiz yang akan kita raikan bersama untuk berbuka puasa dengan kita, InsyaAllah. Okey. Kalau masih ada tuan-tuan datuk-datuk yang hadir, kalau ada yang berhajat nak menaja anak-anak tahfiz yatim untuk makan di restoran ni, dialu-alukan. Sekadar yang kita mahu, tak ada masalah. Kami akan atur bawakan mereka, InsyaAllah. Inilah masa yang paling bagus untuk kita bersedekah, berinfak dan sebagainya. Jadi ambil pengajaran daripada kisah tadi. Ikhlaslah dalam berbuat sesuatu, ikhlaslah dalam bicara, ikhlas dalam apapun tindakan. Ikhlas kita hanyalah kerana Allah. Okey, nanti Haji sambung lagi, InsyaAllah. Haji buatlah lagi kalau ada masa sebelum kita berbuka, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.